Uh, Nombor 4 tu. Nombor 4. Nombor 4 ni. Okey. Baik, nombor 4. Hari ni 22 Hari ni 22 hari bulan 10. Yaumu Sulasa. Okey. Nombor 4. Harfu jar yufidu ta'lil. Nombor 4. Tajuk kita apa? Hatta. Tajuk kita perkataan hatta. Kita bincang kalimah apa? Hatta. Hatta ni maknanya apa? Sehingga. Sehingga. Hatta ni yang keempat ni dia adalah harfu jar. Huruf jar. Harfu jar. Namanya huruf jar. Nama dia. Nama khas dia. Dari segi makna dia, yufidu ta'lil. Memberi makna ta'lil. Yufidu ta'lil. Memberi makna ta'lil. Ta'lil ni maksudnya sebab. Ataupun kerana. Iza kana apabila adalah ma ba'daha ayat selepasnya, selepas hatta ni. Ayat selepas hatta macam ni, hatta la takuni. Ayat selepas dia ni adalah sababan sebab fi pada hudusi berlaku ma qabla hatta, ma sebelum hatta. Ada sebab kepada berlakunya sebelum hatta. Mana ayat sebelum hatta? Wa qatiluhum. Oh, ini rasa dah kita ada bincang. Ya, satu ni saja Ustaz. Yang lain selepas ni tak ada lagi. Oh, kita bincang ni. Okey, kita ulang sikit. Dia kata apa? Mana sebab, mana musabab. Ya, bila kita sebut sebab, dia ada kaedah kita bila ada sababun, baca sabab bukan sebab. Bahasa Arab sebut sabab. Kita sebut sebab. Bahasa Arab sebut sabab. Jadi kalau ada sababun, dia ada natijah, dia dipanggil musabab. Ya, musab musababun. Sebab musabab. Kita panggil sebab musabab. Bahasa Melayu, sebab musabab. Bahasa Arab panggil sababun musababun. Sababun sebab, musababun natijah dia. Natijah pada sebab ni natijah lah. Jadi mana dulu? Sebab dulu ke natijah dulu? Apa yang berlaku dulu? Sebab berlaku dulu ke natijah berlaku dulu? Musabab dulu. Mana satu?
ayat yang sebelum dia ke selepas dia menjadi sebab, yang mana sebelum dan selepas dia menjadi musabbab. Mana qatiluhum ni jadi apa? Sebab. Tengok dia kata, idza kana ma ba'daha, apabila ba'daha selepas hatta sabab, Oh. dan berlaku ma qabla menjadi sebab. Idza kana ma ba'daha, selepas daripadanya adalah sebab. Selepas daripada hatta ada sebab. Fi hudud, pada berlakunya ma sebelumnya. Sebelum hatta jadi musabbab. Hatta ni selepas dia jadi sabab, sebelum dia jadi musabbab. Okey. Okey. Jadi tengok faham. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta sehingga la takuna fitnah, tidak terjadinya fitnah. Supaya tidak jadi fitnah. Jadi perangi itu berlaku dengan sebab ada apa? Perangi mereka, orang musyrikin, kita perang mereka. Sebab apa? Sebab adanya berlaku fitnah. Maknanya sebab berlaku syirik di kalangan mereka. Syirik yang berlaku menjadi sebab kepada qatiluhum, memerangi mereka. Kalau tidak berlaku syirik, maka tak boleh natijahnya perang. Dia kena berlaku syirik dulu, baru berlaku apa? Perangi mereka. Boleh ya? Maka ketika itu dia jadi hujjar ta'lil, kerana sebab. Dia panggil apa? Hujjar ta'lil. Hatta ni kan ada banyak makna. Ini makna yang keempat. Hatta ni menjadi makna ta'lil sebab. Sekiranya selepas hatta menjadi sebab berlakunya sebelum hatta. Kalau tidak, dia tak jadilah hujjar ta'lil. Dia jadi makna lain lah, makna sebelum ni lah. Makna apa ni? Ada sebelum kita sebut hari ni. Ada 3 makna sebelum tu. Ya. Ni, makna yang kita sebut. Hujjah yang makna ilah. Hatta huruf tidak. Huruf tidak. Permulaan. Ya. Nombor 2, hatta huruf jam makna ilah. Nombor 3, huruf jam makna ilaan. Baik. Yang ketiga, yang keempat ni, dia makna taklil sebab. Kalau nak tahu, tengok dia huruf jam makna taklil sebab. Kita tengok adakah selepas hatta tu menjadi sebab kepada berlakunya sebelum hatta. Oh, tak ada lah. Tak ada. Kena minta. Minta sekarang nak buat apa ni? Tu pun kalau kita makna la takuna fitnah. Tidak menjadi fitnah. Ada sebab supaya tidak berlaku fitnah. Ini terdahulu. Kemudian baru dah berlaku apa? Qatiluhum, perangilah mereka. Supaya tidak menjadi fitnah. Fitnah ni apa? Kezaliman. Saya dah tanya lah. Kami itu ada grup asing. datang dahulu. Sebab dia dahulu. Barulah kita perangi mereka. Tapi hari tu dia kata tak payah. Supaya tidak berlaku syirik. Ya. Sebab ni menjadikan kita melakukan peperangan. Kalau tak ada sebab ni, maka tidak melakukan peperangan. Itu maksud. Ustaz minta maaf. Tadi bukan Ustaz kata sebelum hatta tu sebab.
Selepas hatta tu musabab. Ya. Memang sebelum hatta tu sebab Kita cakap itu Ya, memang sebab. dah wajib. Selepas hatta musabab. Dah wajib dalam Ya. Islam. Siapa yang bukan? Kita perangi musabab. Tak, bukan. bukan. Dalam Islam pun, Kita sebab jadinya fitnah tu pasal kita kena kita perangi. tahu hal tanah ni tak semestinya satu kek. Kita Bukan. peperangan ni kenapa Faham kita tak? merangi supaya Jadi yang sebab ni tu, alam sebab tu saya dah cakap dekat menjadi sebab. dekat Lepas mak hatta apa awak. dia? Kena sebut, Supaya tidak kena berlaku sebut fitnah, dekat tidak dia, berlaku kan? kezaliman Lepas ataupun sebut, syirik. dalam dokumen Itu yang sebab. hantar tu ada tulis kat bawah tu. Dia kata Supaya tidak berlaku tanah ni kezaliman berbeza. ataupun syirik. Jadi bila nilai Maknanya selepas hatta tu sebab. kan, dengan Sebelum sebab. hatta tu musabab. Jadi nilai Sebab. duit tu tak Maka sebut. kita ambil, kita akan memerangi. Nak bagi tahu kat kamu. Sebab kamu dia supaya cakap tidak pada berlaku Hamidah syirik. semua tu. Jadi Itu mana dulu orang kalau sebab orang akan tanya kenapa kamu perang? Ini anak-anak sebab. Nuria ni kat Supaya tidak sebab berlaku sekarang kezaliman. Hamidah kata Jadi ini dulu. nak disamaratakan, Dah takut supaya kemudian tidak berlaku dibuat syirik. jalan. Dia dulu datang. Kan? Itu hak dia. Kalau nak Sebab dia samarata sebab. sekarang, Kemudian berlakulah natijahnya tolong memerangi. yang si Faizal ni. Dia kalau dia tak setuju, you kena Kita bagi contoh lain. Kita bagi contoh lain. Okey, cuba bagi satu contoh bahasa Melayu kita terjemah. Cuba bagi satu contoh dalam bahasa Melayu. 2 tahun kan? Tak tahu berapa tahun lagi. Sesuatu tu terjadi dengan sebab sesuatu. Itu saya dah cakap. Bahasa Melayu kita terjemah. You dengan Cu ada cakap dah. Tapi ada guna Bab ni. Jadi yang bab tu you tolong cakap kami dah. apa bahasa Melayu? Ayat pendek kita kata cuba bagi bahasa Melayu. Boleh tak kita terjemah guna Si hatta? Faizal tu tak setuju, tanah ni takkan diselesaikan. Kita kena makan supaya kita tak lapar. I kena Tak lapar tu panggil musabab. Saya Tak lapar tu sebab. Yelah snap. Kita kena makan tu Tidak lapar. supaya kita tidak lapar. Kita Tidak lapar menjadi sebab. sebab. Makan. Ya. Tidak lapar menjadi sebab. Kita kena tak. Tidak lapar Okey, kita cuba sekarang menjadi tidak sebab. Assalamualaikum. Kita kena makan. Mana dulu? Betul. Bukan maaf. Kita tidak lapar menjadi sebab. Kita tidak lapar menjadi sebab. Kita kena makan menjadi musabab. Ya. Okey, ini jadi sebab ya. Kenapa? Sebab tak nak lapar, jadi kita Makan. Jadi makan ni natijah kepada Musabab. Natijah. Okey, Supaya- natijah kepada tidak lapar. Tidak lapar ni sebab dia dahulu. Oh, kita makan. Betul tak? Okey. Jadi kita buat ayat makanlah. Kul. Kalau supaya tidak lapar. Kul makanlah. Okey. Tidak lapar. La tajuk. Okey, boleh? La tajuk. La tajuk. Okey? Betul ya? Boleh. Okey. Boleh. Jadi makanlah supaya tidak lapar. Tidak lapar, la tajuk. Jadi kita letak hatta sini. Sehingga. Jadi kita ulang balik. Kul makanlah hatta sehingga la tajuk. Kul hatta la tajuk. Okey. Kul makanlah hatta la sehingga supaya hatta tu maknanya sehingga maknanya supaya tidak berlaku fitnah sama sehingga atau supaya la tajuk kamu tidak lapar. Jadi mana dulu sebab dia la tajuk. Tidak lapar. Tidak lapar tu bila sebab kepada kul makanlah. Musabab. Jadi kul tu natijah kepada sebab dia tidak lapar makan. Maka hatta ketika ini dipanggil apa? Huruf jar yufidu ta'lil. Huruf jar memberi makna ta'lil. Panggil apa? Dipanggil huruf jar memberi makna ta'lil, memberi makna kerana sebab. Boleh ya? Melayu ada tak bercakap kita, bahasa Melayu kita? Bahasa Melayu kita ada tak kita guna itu?
Makanlah supaya tidak lapar. Ada tak? Ada tak dalam cakap kita hari-hari kita cakap dengan anak ke? Makanlah supaya tak lapar. Ada tak? Ada kan? Ya, Ada. Maka kalau nak buat Arabnya kita kata kat anak kita, ya bunayya, wahai anakku, kul makanlah hatta la tajua. Kalau perempuan pula, ya bunayya, kita kata, ya binati, wahai anak perempuanku, kuli makan oleh kamu hatta la tajui. Ni bila ada mansub di baris atas. Kalau untuk anta, kalau apa nama anti, taju'ina wan. Baca taju'i. Kita belajar dalam besar anti. Kita belajar. Siapa yang belajar tahu lah. Ya? Jadi itulah. Sama je. Sebenarnya uslub Arab dengan Melayu sama. Cuma kita tak adalah dia ajar sebab-sebab ni. Tapi bahasa Arab dia kena tahu. Kalau kita guna hatta, dia ada makna sebab, maka kaedah kita selepas hatta tu adalah sabab. Sebelum hatta adalah sabab. Barulah dia jadi huruf jar yufidu ta'lil. Dia ada an hatta ni kalau yang jenis ni maksudnya ni dia ada an yang sembunyi selepas hatta. Sebab hatta ni huruf jar, dia tak boleh selepas dia fi'il. Sekarang selepas dia fi'il la takuna. Jadi dia ada hatta ni ada an yang sembunyi ba'da hatta. Seolah-olah kita ni sini pada error hatta lah. Ada error. An mudmarah ba'da hatta. Dia ada an yang sembunyi selepas hatta. Jadi kalau kita bahasa Arabnya, dia jadi seolah-olah qatuluhum hatta an la takuna. Ada an itu. Tapi tak adalah disebut dia wajib sembunyi. Ya. Jadi baca apa? Hatta. Kenapa beratas huruf nasab ni? Kenapa fi'il mudhari' mansub beratas mudhari' mansub? Pasti ada sembunyi selepas hatta huruf an. Harfu masdariyah wa nasibah. Huruf nasab. Ya, dan masdar an. Ya. Hatta. Gitu. Sembunyi. Dia wajib sembunyi. Tak boleh sebut. Kalau kita buat ayat. Kuli hatta alla taju. Tak boleh. Kita kata. Kul hatta la taju. Jangan kata. Kul hatta alla taju. Tak boleh. An tak boleh buat keluar. Ya, tapi dia punya sebab kepada fi'il selepasnya mansub. Baca hatta la taju'a. Baik, sini hatta la takuna fitnah. Baik. Waalaikumsalam. Itu makna hatta yang beri makna apa? Ta'lil. Baik, ada nak tanya soalan apa ni hatta ni? Ya. Ustaz cuba hurai ayat surah Muhammad tu. Pasal tanah kat Kuala Kangsar. Walinabluwakum ayat baris bawahnya. Dia orang minta Walinabluwakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirina. Mata kat Chan. Tolong ambil jamal punya tu kat ni snap. Contoh kedua. Baik. Tak. Ada? Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wala Itu saja. nabluwakum wala nabluwannakum. Tengok surah Salam Muhammad. kat Jamal. Tengok surah Muhammad. Yelah, tak apalah kita doa. Cuba buka surah Muhammad. Kat ni sebenarnya Chan pun dulu kena macam tu. Sebentar ya. Tengok surah Tak sempat Muhammad. nak beritahu kat ni. Jadi salah satu Chan buat tau kat ni Chan buat. Lepas pertama kali tu kita tak tahu, kita pergi hospital betul dia bagi kita ubat kan. Lepas tu salah satu cara untuk penjagaan Chan makan apa tau? Chan makan apple cider tu. Surah yang ke-47 ayat yang ke-31. Dan buah apple hijau granny tu Kak ni beli 10 biji. Kemudian Kak ni bagi dia makan, tak payah masak apa-apa. Nak buka lah. Bagi dia makan. Walana luwannakum ya, dia tersilap tak. Dia ada apa? Nun taukid. Dan besok Taqilah tu 3 biji. Baca walana luwannakum gitu ya. Walana Nanti Kak ni akan tengok. walana luwannakum gitu ya. Betul kan? Jatuh. Walana luwannakum gitu. Boleh dengar dalam tanda. Sungguh kami akan menguji kamu Dia berlaku walana kat Chan. Jadi luwannakum. lepas tu dah tak ada kat ni.
Dah tak ada. Wah, Sampai Rustik sekarang nah. dah dekat 30 tahun, 40 tahun dah. Lam Jadi tu semasa kat Penang ni. waqi'ah fi jawil qasam, ada sumpah Jadi yang apple cider tu, sebab tu mahzuf. dalam Islam Demi kita sungguhnya kurma kan. Pagi-pagi, kami pagi Kak Ni akan bagi menguji dia kamu. macam satu botol kecil tutup cap tu, katalah satu sudu air suam. Baik. Kak Ni masukkan apa-apa jenis cuka makan lah, kurma cuka ke apple cider ke, Kak Ni bagi dia minum. Jadi yang untuk apple ni Kak Ni cuba ni, Kami akan Kak menguji Ni kamu, setiap kali menguji dia kamu ya. nak makan Menguji dengan apa ni? apple tu, Menguji Kak Ni dengan bagikan air suam, perintah-perintah dan larangan-larangan yang kami turunkan dalam bagi Quran. makan apple tu punya macam biasa. InsyaAllah Kak Ni, insyaAllah dia akan apa ni. Ini macam belajar daripada dalam internet dan dia berkesan. Okey. Kena kan? Dan malam-malam Okey. malam-malam nanti Hatta na'lama. Kak Ni beli Hatta minyak sehingga olive. Minyak olive na'lama. ni yang untuk Kami makan khas. mengetahui. Dia ada dua jenis kan, untuk Okey. masak tak masak kan. Malam-malam Sehingga kita kami mengetahui. sebelum tidur, Sehingga kami mengetahui. makan satu sudu makan. Al-mujahidina, orang yang Dia berjihad, sebagai pelincir pejuang-pejuang, badan kita, minkum di kalangan kamu, wasabirina minkum, InsyaAllah. dan orang yang sabar di kalangan kamu. Mudah-mudahan Kami Kak Ni akan uji cuba dengan apa? ni, Perintah, apple suruhan-suruhan dan larangan. macam Suruh ni. beribadah, Nanti berjihad, jangan terkejut perang. nanti kalau dah Dan ayat ni nilai, berperang lah. dia jatuh Masuklah macam perintah-perintah batu Allah yang lain. kecil-kecil Ya. kan. Dan juga larangan Allah Ta'ala. Macam Larangan syirik, batu kufur, kecil larangan tu, dia dengar dia apa jatuh. nama maksiat, dosa semua Memang tu. dia keras, Larangan-larangan Allah tak Ta'ala boleh tu dan terkejut. perintah-perintah itu semua adalah ujian. Cuba dulu Ini ibtila, ujian. Ah. Kami akan uji kamu. Kalau sini orang beriman, maksudnya kami uji kamu dengan perintah dan larangan. Suruhan, antara suruhan jihad, larangan. Ujian. Hatta sehingga. Sehingga ni, sehingga. Ya. Agar. Supaya. Ya. Ustaz, yang ni kan macam saya tak faham sangat. Bukankah yang walana beluannakum tu datang dulu? Kita kena diuji dahulu baru kita dapat tahu kita ni memang orang yang sabar. Bukankah itu dia jadi sebab diuji dulu? Baik. Tak maaf Ustaz. Ya, baik. Hatta sehingga na'lama, kami mengetahui. Ya. Al-mujahidin di kalangan orang yang berjuang di kalangan kamu, was-sabirin dan orang yang sabar. Jadi kalau kita kaedah tadi na'lam hatta na'lama, sehingga kami mengetahui. Sehingga na'lama, kami mengetahui. Ini jadi apa tadi? Itu jadi macam ni nampaknya jadi macam natijah, macam musabab. Kalau ikut kita tadi kaedah kita dia jadi sebab atau musabab? Ini macam ikut kaedah tadi, kaedah yang kita belajar. Kita tak lapar kan? Tak, kaedah ni, kaedah hujjah tadi. Yufidu ta'lil tadi. Selepas ba'daha, selepas hujjah jadi apa? Kita minum, dia pun boleh amal. Selepas hatta jadi apa? Jadi sebab. Sebab, okey. Yang ni dia jadi sebab. Jadi kalau kita dah amal, dia bukan ambil sehari dua, dia memang mengambil masa bertahun-tahun kan. Dan sebelum hatta jadi apa? Musabab. Yang tadi lah Ustaz kan? Macam tadi? Okey. Yang tadi sebelum hatta jadi musabab. Dia kena perang sebab selepas hatta dia jadi sebab. Dia tak nak kita tak nak difitnah, lepas tu kita kena perang. Macam yang ni nampak macam selepas hatta jadi musabab. Dia kena diuji dulu baru kita tahu. Kita sabar. Tengok ya. Jadi nawalana beluannakum. Nabluwannakum, kami sungguh-sungguh kata Allah. Kami akan menguji kamu. Akan menguji. Akan menguji. Ya. Ini fi'il mudhari' ni. Mudhari' makna sekarang atau akan datang. Bila dia campur dengan taukid ataupun qasam ataupun nun taukid. Nun taukid dia beri makna akan datang. Akan datang. Jadi ni musabbab. Apa panggil musabbab. Okey. Jadi kalau ikut kaedah kita, mana yang perlu dulu? Memang batu kat musabab dulu. Sabab dulu kan kita kata tadi. Sebab dulu kan.
Sebab tak tadi kita kata Macam supaya mana tu tidak Yang berlaku, yang macam supaya tidak berlaku contoh yang fitnah, mula-mula tu Ustaz. Sebelum supaya hatta musabab. baik supaya tidak berlaku fitnah, Hmm. kita perangi. Dia jadi Supaya sebab. tidak lapar, kita makan. Jadi mana dulu? Oh, Melihat supaya tidak musabab berlaku dulu. fitnah, syirik, zalimah, maka kita perangi. Supaya tidak lapar, maka kita makan. Jadi mana dulu? Sebab dulu. Ya, ni sebab. Jadi selepas hatta dulu. Supaya agar sehingga kami mengetahui. Jadi sehingga supaya kami mengetahui. Jadi mengetahui dulu. Besi. Ya. Disebab. Besi tu masa bila dimasukkan? Sebab kami nak mengetahui. Ada supaya agar kami mengetahui, maka kami akan uji. Dimasuk sebab? Kami mengetahui supaya kami mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar, maka kami akan uji. Di sisi Allah Ta'ala Tuhan, dia tak ada Allah tak tahu kemudian tahu. Kena faham ya? Ni ada satu perkara yang kena tahu dalam masalah ni. Pertama, kalau disembah kepada Allah, kita tak boleh kata sehingga kami sini Allah lah, balik kepada Allah. Jadi ayat ni kalau orang silap faham, dia solat Allah tak tahu, nak tahu orang yang sabar dan berjihad, maka Allah uji. Kan? Kalau kita faham salah. Sebab Allah dia tak tahu kemudian tahu. Faham tak? Allah dah tahu daripada asal lah. Daripada azali lagi. Sifat Allah Ta'ala. Mengetahui Allah Ta'ala. Okey. Kalau kita nisbahkan pada manusia supaya kita lebih faham. Ini kena faham ya. Saya bagi contoh ni supaya kita faham bahasa. Tapi ayat ni bukan untuk manusia, ini untuk Allah. Kita andaikan kami ni kita manusia, bukan Allah. Contoh ya. Contoh kena faham. Kata ni kita manusia. Okey, faham. Baru faham. Supaya kita manusia nak tahu mana yang sabar dan mana yang berjihad, maka kita buat ujian. Jadi mana dulu? Yang baru buat tu kenapa? Nak tahu dulu ke buat ujian dulu? Buat ujian dulu. Dia buat tu sebab kerja. Takkan kita buat ujian tanpa nak tahu dulu? Nak tahu. Mestilah kita nak tahu dulu orang mana tahu faham tak faham, baru kita buat ujian periksa. Nak tahu siapa yang cerdik, siapa yang boleh naik. Kita nak tahu dulu kan. Jadi kita baru buat periksa. Mana boleh buat periksa baru datang nak tahu. Boleh faham ya? Faham tak? Kalau kita nak tahu, baru kita uji, buat ujian. Nak tahu siapa yang faham tak faham. Jadi nak tahu dulu. Jadi kalau manusia kita nampak jelas maknanya. Sehingga kita tak tahu mana yang berjuang je, maka kita suruh mereka buat satu. Macam kita tahu pekerja kita, mana yang amanah tak amanah, maka kita bagi tugas. Jadi bagi tugas tu datang kemudian. Kita nak tahu tu mana yang amanah benar, itu datang dulu. Itu sebab. Sama juga ayat ni. Kalau manusia kita nampak jelas mana. Tapi ayat ni sebab Allah yang berkata, hatta na'lama ni, sehingga kami mengetahui. Jika Allah dah tahu dah asal, maka ulama kata maksud na'lamu ni, kata Ibn Abbas dan tafsirnya, setiap ayat seperti ini maksudnya nuri, kami memperlihatkan maksudnya. Ya. Apa dia? Linuri, linara atau linuri, ya. Supaya kami memperlihatkan. Bila nanti dah linuri, dah sihat, stand linuria. Linuriyahum, linuri. Supaya kami memperlihatkan kepada manusia semua siapa yang sabar dan siapa yang berjihad. Bukan Allah tahu dah, tapi nak memperlihatkan kepada manusia lain di kalangan manusia ini, siapa di kalangan mereka yang benar-benar sabar dan berjihad, maka kami buat ujian di kalangan orang beriman. Maka barulah orang tahu, oh dia ni orang yang berjihad, dia ni orang sabar. Kalau tak ada ujian, tak ada suruhan dan larangan, orang manusia sama je. Allah dah tahu dah, tapi Allah perlihatkan. Jadi nak lama ni maknanya linuriyah. Untuk kami perlihatkan. Jadi dia datang kemudian. Apa dia ujian tadi. Sebelum tu nak lama mengetahui. Yang Allah nak perlihatkan dulu. Baru Allah uji. Jadi kami akan menguji kamu dengan perintah larangan supaya agar kami memperlihatkan kepada manusia lain di kalangan kamu siapa yang bersungguh-sungguh berjihad dan siapa yang sabar di atas perintah Allah Ta'ala. Jadi kekal hatta ni, bila kita jumpa hatta, kita kena tahu bahawa selepas hatta ni, ayat atau kalimah hatta adalah menjadi sabab kepada perbuatan yang berlaku sebelum hatta dalam 60-an.
Gitu kita faham Boleh Jadi jangan faham Allah Taala nak uji Allah Taala uji baru Allah Taala tahu. Jadi Nak sekarang bagi tahu tak? yang sekarang ni yang Ayat ni nak cerita dimasukkan Allah tu, Taala nak perlihatkan yang maka Allah yang baru bukan masuk Allah tu Taala doktor kata uji dulu kena baru perlihatkan dia. keluarkan lagi. 2-3 bulan lepas tu. Jadi sebaik-baiknya Ataupun sekarang ataupun kita orang bila ada ujian baru kita tahu. Tak, itu bukan makna ayat. Itu kita faham betul juga dalam konteks apa nama kita nak tahu kan, nak tahu orang tu sabar kerana ada ujian. Tapi dari segi ayat ni, dari segi makna dia tak. Makna dia ialah Allah nak memperlihatkan bahawa Allah uji. Mungkin saya kurang jelas dari segi kacamata manusia dengan kacamata Allah kot ya Ustaz. Ni Allah yang sebut kan. Yang ni ayat Allah dah tahu tak? Ni ayat Allah sebut sebenarnya ini dari segi Allah punya bahasa. Ini maknanya dia bahasa kita juga, orang Arab punya bahasa. Kan, bahasa Arab lah, bahasa kita juga. Tapi kita orang Melayu, sebenarnya Quran ni datang usul Arab. Jadi kita kena fahami Quran dengan usul Arab. Barulah kita betul cara fahaman kita Quran. Kalau kita faham Quran dengan usul Melayu, kita akan salah dalam memahami tafsir Quran. Sebab Quran dia tidak boleh kita baca terjemahan dia. Terjemahan dia tidak menepati tafsiran makna dia. Dia boleh lah untuk orang yang tak boleh bahasa Arab, dia baca terjemahan. Tapi tak boleh. Hatta ulama' pun dia tidak boleh. Siapa saja ulama'. Dia tak boleh tafsirkan Quran berdasarkan terjemahan Quran. Dia kena tafsir Quran berdasarkan ayat Quran sendiri, Arab tu sendiri. Oh, dia bagi tafsir Quran. Tidak bagi tafsir Quran. Maksudnya, kita kena faham Quran ni berdasarkan bahasa Arab. Ya, apa fungsi kalimah ni? Hatta ni apa dia maksud dia? Dan kalimah-kalimah lain sebelum ni pun sama juga. Kenapa kita perlu tahu makna dia? Sebab dia adalah bahasa Arab dan kita hendaklah memahami dia dengan cara memahami sebenarnya orang Arab faham. Walaupun kita banyak kekurangan sebenarnya, orang ajam je kita ni banyak yang kita segi bahasa lemah bandingkan orang Arab. Hatta orang Arab sekarang pun banding orang Arab dulu zaman Nabi, mereka hebat. Bahasa-bahasa mereka tidak berlaku lagi kerosakan bahasa dibanding dengan orang Arab zaman sekarang. Ya. Tapi macam mana pun orang Arab mereka ada bahasa, mereka memang bahasa bonda mereka sendiri. Mereka lebih ke depan daripada kita lah dalam memahami ayat Quran. Kalau mereka mempelajari ilmu yang berkaitan dengan apa? Dengan usul tafsir ke ataupun yang berkaitan dengan bahasa. Baik. Ada nak tanya soalan? Ustaz, nak tanya sikit. Ujian yang Allah bagi itu adalah bergantung pada kemampuan kita. Itu sebabnya berbeza-beza ujian Allah kan Ustaz? Nah, ada hadis Nabi SAW, ujian dalam bentuk musibah biasanya. Ya, tapi ujian dalam bentuk perintah suruhan dan larangan sama je. Semua orang bila Allah Taala suruh mengangkupi semua orang. Bila Allah larang, tak ada kecuali semua orang. Orang alim ke, orang jahil ke, orang ulama, orang biasa. Siapa saja, bila Allah suruh dan larang, semua. Ya, termasuklah diri Nabi SAW sendiri, termasuklah perintah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala suruh, termasuklah Nabi SAW sendiri. Allah larang, Nabi pun termasuk sendiri. Dari segi ujian, suruhan dan larangan, tak ada kecuali. Dari segi musibah, Allah Ta'ala uji dari segi kesusahan. Musibah ini, berdasarkan beriman seorang. Iman seorang yang kalau dia kuat, besar musibah ujian yang dihadapi. Kalau iman dia lemah, Allah beri kadar kemampuan iman. Sebab Nabi SAW atau Nabi para Anbiya kuat. Iman mereka, tinggi imannya, musibah mereka ataupun ujian mereka besar. Mereka hadapi dalam dakwah mereka, dalam kehidupan dan sebagainya. Yang kita mohon pada Allah Ta'ala, jangan Allah Ta'ala uji kita luar daripada kemampuan kita. Na'udzubillah. Baik ya? Ada yang soalan? Okay, Ustaz faham. Ya. Alhamdulillah. Tiba pagi ataupun doa yang Rasulullah baca atau doa yang dibaca seperti azza Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, aku memohonkan afwa, keampunan, kemaafan wal afiyata dan afiat. Afiat ni artinya selamat daripada sesuatu yang tidak baik. Afiat ya, pada tubuh badan, pada harta, pada agama, itu afiat. Wal afiat. Kalau sihat ni untuk kesihatan je. Itu lagi dia kata sihat wal afiat. Afiat tu afiat. Afiat tu daripada semua.
daripada semua yang tidak baik. Afiah. Jadi itu doa yang sangat baik yang Rasulullah ajar. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Baik. Habis tu gitu apa hatta la takun boleh ya. Okey. Sama juga dia ada an mudmarah. Hatta an sini. Hatta an na'lama tapi tak sebut an hatta na'lama. Baca bari atas. Kalau tak itu fungsi hatta. Baik. Habis tu hatta. Kita tak tukarlah bagi panjang-panjang nanti ditukar. Jadi dia ada juga i'rab kita takwil muawwal takwil masdar. Kita pendekkan. Ini contoh kalau nak tengok contoh waddih makna hatta wa a'rib ma tahtahu khat. Dia kata terangkan makna hatta wa i'rabkan yang di bawahnya ada khat, ada garis. Ni hatta ya bulugha. Macam mana nak i'rab dia dan apa makna dia? Waddih gitu. Ya, ini tuan-tuan buat sendiri. Tengok makna boleh faham. Adakah dia hatta arti kata ila sehingga ataupun huruf ibtida' ataupun dia hatta ta'lil. Ini kita belajar ni. Baik. Ataupun yang kelima, kita tengok lagi. Yang kelima ada hatta. Boleh ya? Hatta yang kelima apa dia? Boleh ke? Boleh, Ustaz, boleh. Okay. Hatta yang kelima ialah harfu ataf, huruf ataf. Hatta ni namanya huruf ataf, huruf sambung. Bermakna waw, makna ni waw dan. Dia makna dia waw dan waw tu huruf ataf juga makna dan. Hatta pun huruf ataf juga. Jadi ada huruf ataf, ada huruf jar. Hatta tu dia ada banyak. Macam seorang lah, dia ada banyak apa? Banyak jawatan. Dia lah pengurusi, dia lah ahli kuasa, dia lah berdahari syarikat tu, dia lah berdahari NGO, macam-macam dia seorang. Tapi dia seorang, gitulah. Ya, hatta tadi ada banyak apa? Ada banyak fungsi dia maknanya. Baik. Hatta yang kelima ni maknanya huruf ataf, huruf sambung. Senang cerita hatta ni maknanya apa? Maknanya dan. Hatta yang kelima maknanya dan. Idza ja'a ba'dahu apabila datang selepas hatta huruf ataf ni ismun mufradun, isim mufrad. Isim bilangan apa? Kalimah, dia bukan ayat, dia bukan jumlah, dia kalimah. Nahu seperti contoh dia hadarat telah hadir, telah datang, hadarat telah datang. Siapa dia? Al mutafawwiquna, mutafawwiqun, orang yang cemerlang. Ini sebagai apa? Fa'il. Apa fa'il marfu' bil waw. Baca hadaral mutafawwiquna, telah datanglah orang yang cemerlang itu hatta sehingga hatta akhuka, saudara kamu. Sehingga saudara kamu ni bahasa kita maknanya apa? Hatta sini apa makna? Dan. Wow. Maknanya seolah-olah maknanya wa akhuka gitu. Hadaral mutafiquna wa akhuka gitu. Datanglah orang yang cemerlang dan saudara kamu. Sebab akhu ni dia jadi apa? Marfu'. Sebab apa? Sebab dia ma'tuf, sambung kepada sebelum dia. Mutafiqun ni fa'il ni. Marfu'. Dia pun marfu'. Jadi asma'ul khamsah ni ketika dia marfu' nama yang lima kan, abu ka, akhu ka, hamu ka, fu ka, zu, malin tu yang lima kalimah tu, ketika dia marfu' dengan wa, baca akhuka, jangan baca akhaka, jangan baca akhika, salah. Sebab dia mahjur ataf. Jadi hadra mutafawiqun wa akhuka. Dengar apa? Wa akhuka. Jadi waw ni dia macam ni makna ni. Okey Ahmad, Sama makna ni. Kak Chan nak hantar Ahmad mesej. Ni huruf ataf Baik, ini senang. Kak Chan gambar Baik. Ahmad depan belakang Ni pasal urusan tanah Kuala Kangsar. Orang kita ada ke cakap cara gini? I will message you sebab tak dengar ni. Okey Ahmad. Assalamualaikum. Ini bukan ayat Quran ya Ustaz. Bukan, ini ayat biasa. Ada tak orang kita cakap gini? Sehingga Muhammad. Kita kata kamu main betul-betul, saya sampaikan adik kamu pun ikut sama. Dan adik kamu pun ikut sama. Gitulah. Kamu ni main sungguh-sungguh. Sampaikan atau hinggakan. Boleh ke? Hinggakan adik kamu pun main.
Maknanya hingga tu maknanya dan. Gitulah. Boleh? Tak tahulah Melayu betul ke tak. Maknanya macam ramai sangat kot. Dia yang Kamu jahat, berteruk sangat. yang pentingnya hatta tu mesti maknanya dan. Baru jadi. Dan. Ada tak kita guna sehingga tu dengan makna dan? Dalam bahasa Melayu ada ke? Sehingga, sampai. Ada juga Ustaz. Kamu ni teruk sangat sampaikan adik-adik kamu pun macam tu. Mungkin macam tu lah kot. Boleh. Kan? Kamu ni teruk sangat adik-adik kan? Kamu pun sama juga. Macam tu kot. Boleh. Kan? Boleh. Itu kita guna hatta itu. Boleh. Okey. Itulah dia fungsi hatta yang kita ambil ada 5. 5 makna hatta ya. Ni pun tuan buat ulang kaji, kemudian tengok Quran. Ada latihan sini bagi ni hatta ni latihan. Kalau tengok ni hatta makna apa, ni hatta makna apa, kita tengoklah. Hatta yaqula, hatta yang qadi, hatta yang faddu. Ini tuan kena fikir tengok hatta ni makna apa. Sebab bahasa Arab ni sebenarnya kalau Quran bila kita baca Quran kita akan fikir dia, kita akan cuba fahami sebab dia ada makna yang mendalam sebenarnya pada setiap hatta yang datang. Bukan sama je makna. Dia ada makna yang berbeza walaupun hatta. Jadi oleh sebab itulah orang yang bila dia tengok tafsir Quran, tadabbur Quran, kalau dia ada bahasa Arab atau Arab sendiri, dia akan merasai perbezaan makna hatta tu sendiri. Yang ada makna kaitan dengan makna keseluruhan ayat tersebut. Ustaz, yang hatta wow ni dia ada tak dalam ayat Quran? Ada kan? Tapi dia tak bagi contoh Tak tahu saya wallah alam hatta dalam ni ada tak yang dan dalam Quran dia tak bagi contoh, tak tahu saya wallah alam. Ini kena buat kajian lah tengok ada tak. Kalau ada dia bagi tapi tak tahu dia tak bagi, saya pun tak tahu wallah alam. Saya pun tak tahu nak kata tak ada, tak tahu. Sebab saya ingat kan kita belajar yang nahu sorof ni dia banyak yang berkaitan dengan apa yang ada dalam ayat Al-Quran. Jadi mungkin kan. Ada juga Arab yang dia, walaupun dia Arab, bahasa Arab kadang tak ada dalam Quran dalam kata penggunaan dia. Sangat makna-makna. Kalimah kan banyak bahasa Arab. Jadi tidaklah semua kalimah Arab tu ada dalam Quran. Ada kalimah yang tak ada dalam Quran. Tapi dia Arab juga lah. Begitu. Baik. Mana satu hatta bila sebab? Dan tadi lah Ustaz dengan Muhammad, surah Muhammad. Dalam tamrin ni, latihan ni ada jadi sebab. Tak nampak sangat Ustaz, minta maaf sebab kecil. Dia tengok, wala tahliqu ru'usakum. Jangan kamu cukur kepala kamu. Cukur kepala. Maknanya apa? Cukur rambut. Masa bila kena cukur rambut ni? Masa baby baru lahir tu. Tak, ayat ni. Masuk umrah. Tahlul buat umrah. Buat kita nak kata ihram, haji atau umrah tak boleh cukur rambut. Gunting rambut tak boleh. Jadi Rasulullah Allah Taala larang, la tahliqu ru'usakum. Jangan kamu cukur kepala kamu. Hanya buang rambut botak. Hatta sehingga yablughal hadiyu mahillah. Sehinggalah hadi binatang sembelihan yang dibawa oleh orang haji tu yablughal sampai mahillah tempat sembelihan dia. Maksudnya sampai habis. Sampai sembelih. Masa bila kita sembelih? Orang buat haji, masa bila ibadah sembelih? Aku dah pernah buat haji. Bayar dam. Bayar dam. Dam sembelih masa bila? Selepas selesai haji. Mula start sembelih bila? Hari ke berapa? Selepas solat hari raya. Solat hari raya korban. Itu korban. Lepas hari korban. Lepas takbir. Korban. Takbir.
hari buat haji, kita wukuf hari ke berapa? Hari ke-9. 9. Hari 10, Melontar. kita buat ibadah haji, orang pergi haji buat apa hari ke-10? Melontar. 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 Pagi tu kan? Pagi tu. Lepas tu, Lepas tu kita Ke Mina, betul melontar. sampai melontar pagi, melontar Jambatan Aqabah aja 10 kan? Ya. Pagi tu hantar 10. Lepas melontar orang pergi mana? Membuat tahlul boleh buat tahlul tak? pergi Halo. sa'i apa Tawaf ke sa'i? Tahlul awal. Tahlul awal tu cukur. Ya. Okey. Kalau kita tak cukur, kita pergi ke Mekah, tawaf dulu boleh tak? Boleh. Boleh, betul. Kalau kita cukur dulu, lepas tu pergi tawaf boleh tak? Boleh juga. Boleh juga, betul. Jadi boleh cukur dulu, lepas tu tawaf. Atau tawaf dulu, lepas tu Cukup. cukur. Boleh. Lepas tawaf, boleh cukur, lepas tu kita buat apa? Sembelih. Sembelih hari tu, hari ke-10. Kita sembelih. Berapa dia? Sembelih binatang. Di mana sembelih binatang? Di mana? Mina. Di Mina. Tempat sembelihan di Tanah Haram situ di Mina. Bukan tak boleh sembelih di Tanah Halal. Orang buat haji, binatang-binatang dam ke atau tamatuk semua jangan disembelih di Tanah Haram ataupun di Mina. Boleh? Baik. Jadi, jangan kamu cukur kepala kamu sehinggalah sampai binatang sembelihan tu di tempat sembelihnya di mana? Di Mina atau Tanah Haram. Maknanya orang dulu kalau pergi haji, dia bawa binatang sembelihan. Asalnya kalau tamatuk ni dibawa apa binatang sembelihan daripada Mekah, daripada Madinah lagi, daripada tempat dia. Bawa binatang sembelihan dalam keadaan mereka ihram, dia tak sembelih binatang tu. Sehinggalah bila binatang tu, apa binatang ni? Kambing Sehinggalah bila kambing yang mereka bawa tu sampai ke hari ke-10 tu mereka buat haji, cukup apa baru mereka sembelih. Boleh? Boleh faham InsyaAllah. Itu ibadah haji. boleh Ustaz. Jadi jangan kamu cukur rambut kamu ketika kamu di Yaman ke ataupun ketika daripada Yaman tu sampai ke miqat tu, daripada miqat tu kau boleh niat. Dan niat ihram haji ke umrah ke contohnya daripada Madinah contoh daripada tempat lain, kamu bawa binatang kambing tadi jangan kamu sembelih di jalan. Ataupun jangan kamu cukur rambut kamu. Dan sembelih binatang. Hendaklah sembelih di mana? Di Mina, di tempat. Okey, sekarang ayat ni dia kata jangan kamu cukur rambut kamu sehingga binatang sembelihan sampai di Mina. Mana dulu? Nak buat dulu. Sebab musabab. Mana sebab musabab. Cukur rambut jangan cukur sehingga sampai. Cukur rambut sebab. Kita belajar tadi hatta. Apa hatta? Sehingga kan? Mana sebab? Cukur kepala. Ya beluru ni jadi apa? Musabab. Kalau betul ayat kita faham gitu, ini musabab. Betul Sebab Ya ini jadi apa? dia musabab. Musabab. Okey. Jadi kita akan, kalau kita kata hatta tadi maknanya ini sebab, ini musabab. Jadi sebab kena dulu. Sampai binatang kambing di tempat sembelihan baru berlaku ni. Apa berlaku dia? Jangan cukur rambut. Jangan cukur rambut, jangan tahlul. Baik, betul ke mana? Sebab lah. Tak, ini berlaku dulu. Maknanya sampai binatang kambing di Mina menjadi sebab jangan cukur rambut. Oh, sebab. Jadi tak mana ayat? Mana jadi? Jadi tak boleh. Ini bukan hatta dengan makna taklil, bukan. Ini bukan makna taklil, bukan.
bukan sebab lah tu yang jangan Ah. sehingga sampai binatang tu bukan sebab lah. Bukan sebab. Dia bukan hatta ni mana ta'lil. Dia maknanya yang lain. 1, 2, 3 tadi sebelum tu. Bukan Dengan yang nampak supaya nampak interest. Yang tu kita tak Thank you. tak sebut tadi kan? Tak, kita dah belajar sebelum tu. Bukan Kita belajar belajar hari ni. sebelumnya sebab saya Ah. tak ada. Ni bukan hari ni punya. Jadi tak kena tu. Bukan dia jadi sebab. Tengok balik. Yang ketiga, yang kedua, yang pertama. Boleh. Makna mana? Adakah pertama, kedua, ketiga? Tengoklah. Yang keempat dah bukan. Yang kelima pun bukan dan. Adakah dia makna yang pertama? Mana yang pertama tadi? Mana? Huruf jar bermakna yang ketiga. Huruf jar makna ila. Iza ja'a ba'da jumlah fi'liyah. Datang selepasnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iaitu maknanya tufi intahal raya. Beri ke akhir kesudahan sesuatu. Ilaan gitu. Maknanya ilaan. Selepasnya jumlah fi'liyah. Selepasnya fi'il. Jadi kita tengok selepasnya fi'il dah. Hatta ya bulugha. Selepasnya fi'il. Ni fi'il.